Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita meluangkan masa kita untuk kita sambung pengajian kita, insya-Allah. Dan malam ini pengajian tentang hadis, insya-Allah. Kitab Hadis 40 Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. Dan kita mulakan pengajian kita dengan bacaan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah malam ni kita masuk kepada hadis yang kedua, muka surat 71. Kitab Hadis 40, muka surat 71. Hadis yang kedua. Al-haditsus tsani, hadis yang kedua. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan. Daripada Umar radhiyallahu taala anhu juga. Qala, dia mengatakan, bainama nahnu julusun. Tak kala kami sedang duduk inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama atau di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada satu hari, id tala'a alaina rajulun, tiba-tiba muncul seorang pemuda datang kepada kami, yang mana syadidu bayadis siyabi, yang mana pakaiannya, bajunya tersangat putih, syadidu sawadis sya'ri, dan rambutnya tersangat hitam, la yura alaihi atharus safar, dan tidak kelihatan padanya tanda-tanda musafir, tanda-tanda safar, tanda-tanda dia ni dalam perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahadun, dan tidak pula seseorang pun di kalangan kami mengenalinya. Maksudnya nak kata orang Madinah pun bukan, nak kata musafir pun bukan. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia duduk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, lalu dia menyandarkan kedua-dua lututnya kepada kedua-dua lutut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dia duduk bertemu lutut. So lutut dia tu bertemu dengan lutut Nabi. Jadi bila lutut bertemu lutut ni, maksudnya mungkin kedudukan duduk dia tu tahiyat awal lah. Duduk dalam keadaan duduk tahiyat awal, duduk iftirash itu. Nabi pun duduk iftirash, dia pun duduk iftirash. Jadi maka bertemulah lutut dia dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'a kaffaihi ala fakhizaihi, lalu dia meletakkan kedua belah tapak tangannya di atas pahanya. Wa qala, dan dia berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam,
khabarkan kepadaku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW menjawab, Al-Islamu, Islam itu adalah antasyhada an la ilaha illallah, kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Muhammad itu adalah utusan Allah, wa tuqimas salat, dan kamu mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakata, dan kamu menunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan kamu mengerjakan haji di Baitullah sekiranya kamu mampu untuk pergi ke sana. Qala, maka pemuda tadi menjawab, sadaqta, benar kamu. Fa'ajibna lahu yasaluhu wa yusaddiquhu. Kata Sayyidina Umar, kami merasa takjub dengan perkataannya itu kerana dia yang bertanya, lepas tu dia yang benarkan. Qala fa akhbirni anil iman. Kemudian dia berkata lagi, khabarkan kepadaku tentang iman. Qala Nabi SAW menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman ialah kamu beriman kepada Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari kiamat, hari akhirat, dan kamu beriman dengan qada dan qadar, yang baik dan yang buruknya. Qala sadaqta, maka dia kata benar kamu. Qala, maka dia kata lagi, dia tanya lagi, fa akhbirni anil ihsan, khabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala, maka Nabi SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu, iaitu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa in lam takun tarahu, dan sekiranya kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kamu. Qala, maka dia bertanya lagi, fa akhbirni anis sa'ah, khabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala, maka Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il, tidaklah yang ditanya tentangnya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha, maka dia bertanya, khabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Qala, Nabi SAW menjawab, antalidal amatu rabbataha, seorang hamba wanita akan melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan, kamu akan melihat orang yang berkaki ayam, orang yang telanjang tidak berpakaian, orang yang miskin, pengembala kambing, mereka akan berlumba-lumba di dalam mendirikan bangunan. Suman talaqa, kemudian pemuda tadi pun pergi dari situ. Falabithtu maliyan, maka aku telah duduk beberapa hari. Setelah aku duduk tinggal beberapa hari, summa qala, kemudian Nabi berkata, ya Umar, wahai Umar, atadri man Israel, tahu tak engkau siapa yang datang tanya hari itu? Qultu, maka aku jawab, Allahu rasuluhu a'lam, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Qala, maka Nabi berkata, Nabi bersabda, fa innahu Jibril, sesungguhnya yang datang hari itu adalah Jibril, atakum yu'allimukum dinakum, ia datang untuk mengajarkan kamu akan agama kamu. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. So hadis ni agak panjang, bahkan hadis ini merupakan seolah-olah conclusion bagi agama kita lah semua sekali. Jadi syarahnya pun panjang juga, insya-Allah kita pelan-pelan kayuh. Jadi saya baca sekali lagi terjemahannya. Dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu juga katanya, pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki yang bersangatan putih kainnya, pakaiannya lah, bersangatan hitam rambutnya, tidaklah kelihatan atasnya tanda-tanda orang yang sedang dalam perjalanan, dan tidak seorang pun daripada kami yang mengenalinya, sehingga ia duduk berdekatan
kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya ke atas dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia terjemahkan meletakkan tangannya ke atas dua paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat ni ada khilaf. Di sini Imam Nawawi mengatakan tak, dia meletakkan tangannya di atas paha dia, bukan paha Nabi. Sebab ada hadis dalam riwayat Imam Nasa'i mengatakan dia meletakkan tangannya di atas pahanya sendiri, bukan meletakkan tangannya atas paha Nabi. Nak buat apa? Di sini dia terjemahan tu dia ikut pendapat yang lagi satu lah. Sebab dalam hadis tu digunakan kata nama dia, ala fakhizaihi, di atas pahanya. So nya tu nya Nabi ke atau nya dia? Jadi memang ada khilaf di sini, tetapi ada satu riwayat dalam Imam Nasa'i punya riwayat mengatakan dia meletakkan di atas pahanya sendiri. Bukan letak tangan dia atas paha Nabi. Macam kita duduk tahiyat lah kan, kita duduk tahiyat kan, kita letak tangan kita atas paha kita. Kenapa pula nak letak tangan atas paha Nabi pula? Tapi dia, yang ni dia terjemahkan kepada paha Nabi pula dah. Ada pendapat kata macam tu. Tapi Imam Nawawi kata yang benarnya dia letakkan atas tangan dia sebab ada hadis. Kemudian dia berkata, hai Muhammad, khabarkanlah kepadaku dari hal Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu ialah engkau mengakui tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahawasanya Muhammad itu pesuruh Allah, dan engkau mendirikan sembahyang, dan engkau mengeluarkan zakat, dan engkau puasa Ramadan, dan engkau mengerjakan haji di Baitullah jika engkau sanggup pergi kepadanya. Ia berkata, benarlah engkau. Maka kami pun tercengang kerana ia yang bertanya dan ia pula yang membenarkannya. Katanya lagi, maka khabarkanlah kepadaku dari hal iman. Rasulullah SAW menjawab, iman itu ialah bahawa engkau beriman kepada Allah dan malaikatnya dan segala kitabnya dan para rasulnya, dan kemudian hari kiamat, dan engkau beriman kepada takdir baiknya dan jahatnya atau buruknya. Ia berkata, benarlah engkau. Kemudian ia bertanya lagi, maka sekarang khabarkanlah kepadaku dari hal ihsan. Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu ialah bahawa engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, tetapi jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Akhirnya ia berkata, yakni meneruskan pertanyaannya lagi, maka khabarkanlah kepadaku dari hal hari kiamat. Rasulullah SAW menjawab, tidaklah yang datang daripadanya lebih tahu daripada orang yang bertanya. Tidaklah yang datang daripadanya lebih tahu daripada yang bertanya. Tak. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Itu yang tepat. Mal mas'ulun anha. Mas'ul itu yang ditanya. Tidaklah yang ditanya bi'a'lami minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada yang bertanya. Dia terjemahan dia biasalah. Kalau begitu katanya, khabarkan kepadaku dari tanda-tandanya sahaja. Rasulullah SAW menjawab, tanda-tandanya itu ialah bila hamba-hamba telah melahirkan tuannya. Ini hamba perempuan. Amat tu hamba perempuan. Kalau lelaki, abdun. Kalau amat tu hamba perempuan. Dan engkau lihat orang-orang yang tidak berkasut, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing, berbangga-bangga menegakkan dan meninggi-ninggikan binaan atau bangunan. Kemudian ia pergi, lalu aku terdiam beberapa lama. Setelah itu Rasulullah SAW bertanya, hai Umar, adakah engkau tahu siapa orang yang bertanya itu? Kataku, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya itulah dia Jibril yang datang kepada kamu untuk mengajarkan agama kamu. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Syarahannya, hadis yang kedua ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga. Imam Bukhari tidak turut meriwayatkannya dari sanad ataupun jalan yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tetapi beliau ada pula meriwayatkan bersama Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini ada banyak riwayat.
di dalam Sahih Muslim ada beberapa riwayat yang versi ini daripada Sayyidina Umar, dan ada versi lain sikit daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan Imam Bukhari pula dia tak meriwayatkan daripada jalan Sayyidina Umar, daripada jalur Sayyidina Umar, daripada sanad Sayyidina Umar, dia riwayatkan daripada jalur ataupun sanad Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dan isi kandungannya hampir sama, walaupun ada sedikit perbezaan, penambahan dan pengurangan lah dalam hadis. Tapi dia punya point dia nak terangkan tentang 3 soalan tersebut lah, 4 soalan tersebut, tentang iman, Islam, ihsan dan hari kiamat, tanda-tanda kiamat. Maka hadis sahih lah, hadis memang sahih. Syarah nilaiannya. Hadis ini mempunyai nilaian atau martabat dalam hukum Islam. Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, hadis yang diriwayatkan Muslim ini adalah satu-satunya hadis yang dipersetujui tentang besar kepentingannya dan banyak pula hukum-hukumnya, kerana meliputi padanya segala urusan ibadah yang zahir dan yang batin, dari urusan keimanan dan pekerjaan anggota hingga urusan keikhlasan hati dan batin, dan pengawasan dari bencana-bencana yang merosakkan amal. Maka hadis ini adalah tempat kembali segala amal syariat, dan daripadanya pula tumbuh cabang-cabangnya. Jadi hadis ini seolah-olah membuat satu sinopsis, satu kesimpulan tentang agama kita. Iaitu agama kita tu yang pertama kaitannya dengan iman, iaitu kepercayaan. Kepercayaan, keyakinan, iaitu dan juga pembenaran di dalam hati, itu yang dipanggil iman lah. I'tiqad, pegangan dan sebagainya. Yang kedua, hadis ini juga menceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang zahir, amalan-amalan yang zahir, seperti mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa, zakat, haji. Dan yang ketiga, hadis ini juga menceritakan tentang ihsan, iaitu tentang sifat-sifat hati, iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah, itu iaitu kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Tu maknanya khusyuk lah. Hati itu khusyuk, fokus kepada Allah Ta'ala. Maka di sini dikatakan bahagian akhlak, bahagian batin atau bahagian hati lah, amalan-amalan hati. Dan juga akhirnya ditanya tentang kiamat, kerana itulah destinasi kita. Kita hidup di dunia ni, kita sempurnakan iman, Islam, ihsan kita, kerana satu hari nanti kita akan balik kepada Allah Ta'ala. Kita akan menuju ke alam akhirat, dan kita akan duduk dalam syurga, yang mana syurga itu adalah alam akhirat yang selama-lamanya. Maka diberi 3 rukun dalam agama kita yang penting, dan diberi peringatan tentang bahawa satu hari nanti kita akan balik ke akhirat, ke kampung akhirat, dan diberi sedikit tanda-tanda tentang akan bila dekatnya berlaku akhirat. Maka hadis ini seolah-olah macam satu sinopsis yang ringkas tentang agama kita di dunia inilah, mana kita akan kembali ke akhirat dengan membawa iman, Islam dan ihsan. Perkara muka surat sebelah. Perkara kedatangan malaikat untuk mengajarkan urusan agama. Yang pertama, malaikat datang menjelma sebagai seorang manusia. Jadi yang datang tadi kan Jibril, tetapi dia di dalam rupa bentuk manusia lah. Ini memang kelebihan malaikat dan jin. Kelebihan malaikat dan jin, mereka boleh mereka boleh menyerupai. Mereka boleh menyerupai bentuk lain. Malaikat dan jin ni adalah makhluk di alam malakut, alam ghaib. Malaikat bahkan jin lah, mereka adalah makhluk di alam ghaib, alam malakut. Dan apabila mereka ingin masuk ke alam kita, alam syahadah ataupun alam mulk dipanggil, maka mereka akan menjelma lah. Kebiasaannya malaikat Jibril akan menjelma menjadi seorang pemuda lah. Dan ada yang meriwayatkan bahawa kebiasaannya
malaikat akan, Jibril akan menjelma menjadi seorang sahabat Nabi yang namanya Dahyatul Kalbi. Kebiasaannya. Dan terkadang juga Nabi berkomunikasi dengan Jibril dalam keadaan Nabi saja yang nampak Jibril dan Nabi saja yang mendengar perkataan Jibril. Sahabat-sahabat lain tak nampak. Pun ada juga. Tapi dalam situasi ini, dalam hadis ni, Jibril datang dalam jelmaan seorang pemuda lah. Jadi semua orang nampak dan semua orang dengar perkataan dia. Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu menerangkan di awal hadis tersebut bahawa pada satu hari sedang kami duduk beserta Nabi dalam satu majlis, maka pada waktu itu datanglah kepada kami seorang lelaki dengan cara mengejut. Pakaiannya serba putih, janggutnya sangat hitam, tidak ada padanya sebarang tanda bahawa dia seorang musafir yang sedang dalam perjalanan. Di antara kami juga tidak ada seorang pun yang dapat mengenalinya, apalagi mengetahui halnya. Kerana selama ini belum pernah kami melihat wajahnya. Kemudian dia pun datang menghampiri Nabi lalu duduk secara orang yang sudah lama berkenalan dan bersahabat, sebagaimana yang diceritakan dalam hadis tersebut. Orang yang datang dengan cara yang demikian dengan cara yang demikian rupa serta luar biasa pula keadaan tingkah lakunya ialah seorang malaikat yang menjelma dirinya sebagai seorang manusia lah. Kedatangannya bermaksud untuk menyampaikan dan mengajarkan agama kepada Rasul dan umatnya, perkara yang mengenai hakikat Islam, iman, ihsan, yakni ikhlas dan tanda-tanda hari kiamat. Okey, ada beberapa faedah yang ulama ambil daripada hadis ini. Yang pertama, Jibril datang dengan berpakaian putih, bersih, sangat putih dengan rambutnya yang sangat hitam. Jadi para ulama mengatakan bahawa apabila kita ingin berada dalam majlis ilmu atau kita ingin menuntut ilmu, sebaik-baiknya kita berpakaian putih. Sebaik-baiknya kita berpakaian putih. Seperti mana Jibril datang pun dalam berpakaian putih, ingin bertanya ilmu, berdiskusi ilmu dengan Nabi, maka Jibril berpakaian putih. Sebab tu di madrasah saya pun pelajar-pelajar hendaklah memakai pakaian putih, pakaian rasmi lah. Pakaian rasmi di dalam kelas adalah pakaian putih, berjubah putih. Kemudian yang kedua, rambutnya yang tersangat hitam itu menunjukkan bahawa sebaik-baiknya seseorang yang menuntut ilmu, dia mestilah orang yang muda. Maksudnya maksudnya orang tua tak boleh menuntut ilmu. Maksudnya sebaik-baik waktu untuk kita menuntut ilmu ialah ketika usia muda. Jadi orang yang muda ni rambut dia hitam. Kalau orang tua ni memang dah putih lah rambut dia kan, dah beruban. Jadi dia kata rambutnya sangat hitam menunjukkan bahawa dia tu muda. Maka sebaik-baik umur untuk kita menuntut ilmu ialah bermula daripada usia muda lah. Walaupun tidaklah dilarang orang tua nak belajar, ataupun orang tua ingin meneruskan pengajian, tak dilarang. Cuma di mana sebaik-baiknya ialah bermulanya waktu kita menuntut ilmu tu ketika usia muda. Ini kata ulama' lah. Kata ulama'. Kemudian ulama' juga mengambil faedah daripada hadis ni, iaitu apabila kita duduk dalam majlis ilmu, kita hendaklah duduk dekat dengan orang yang menyampaikan ilmu itu. Jadi Jibril datang, dia bukan duduk belakang sandar kat dinding. Jadi Jibril datang terus rapatkan lutut dia dengan lutut Nabi. Maksudnya dekat betul. Jadi sebaik-baiknya kata ulama', kalau kita ingin duduk dalam majlis ilmu, kita duduk dekat atau hampir dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan apa maksudnya bukan Nabi lah, maksudnya hampir dengan orang yang ingin menyampaikan ilmu tersebut. Itu sebaik-baiklah ataupun adab majlis. Kita duduk berdekatan, duduk rapat-rapat, duduk berdekatan lah. Kemudian para ulama mengatakan bahawa di sini Jibril dia bertanya kepada Nabi. Setelah Nabi menjawab, maka Jibril kata, "Sadaqta, benar kamu." Jadi saya normal kan, dia rasa hairan. Dia kata, dia tanya, dia pula kata benar.
Jadi seolah-olah dia sudah tahu jawapan itu. Maknanya dia bertanya bukan dia bertanya dia bertanya bukanlah kerana dia ingin tahu, dia tidak tahu dan dia ingin tahu. Bahkan dia bertanya dan dia membenarkan. Jadi di sini ulama mengambil faedah bahawa seseorang itu dia boleh bertanya soalan yang sudah dia ketahui. Jadi seseorang itu boleh dia bertanya soalan yang dia sudah ketahui jawapannya dengan tujuan bahawa dia bertanya itu untuk faedah orang lain. Maknanya bila dia bertanya sesuatu soalan yang mana orang lain pun dah tahu, orang lain belum tahu. Dia dah tahu tetapi mungkin ada orang lain belum tahu jawapan tu. Dan mungkin ada orang lain tu malu bertanya atau malas bertanya. Jadi dia tanyakan soalan itu supaya apabila jawapan diberikan maka orang lain pun dapat faedah. Orang lain pun dapat ilmu dengan jawapan yang diberikan. Maka boleh, tak ada masalah kalau bertanya benda yang kita tahu dengan niat supaya jawapan itu memberi faedah kepada orang lain yang belum tahulah. Itu beberapa faedah yang diambil daripada hadis inilah yang mula-mula tadi. Okey, yang kedua pembahasan tentang rukun Islam. Setelah orang itu datang, setelah itu orang yang datang tadi bertanya kepada Nabi tentang Islam. Apakah Islam? Lalu Nabi pun menjawab sebagaimana yang tersebut dalam hadis tersebut, iaitu pertama mengucap 2 kalimah syahadah, kedua mendirikan sembahyang, ketiga mengeluarkan zakat, keempat berpuasa bulan Ramadan, kelima mengerjakan haji di Baitullah jika ada kemampuan menurut syarak. Inilah rukun Islam yang 5 yang dengannya menjadikan seseorang manusia itu beragama Islam. Malah terpeliharalah ia dari kemurkaan Allah andai kata ditunaikan rukunnya itu dengan cara yang sebaik-baiknya, serta dilaksanakan pula hukum-hukum yang bertalian dengan syariatnya. Islam ialah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Rasulnya, yang nyata buktinya dan kebenarannya, yang menjaminkan keselamatan hidup pemeluknya, yang menegaskan janji balasan baik dan jahat kepada orang yang melakukannya. Inilah agama yang mesti dipegang teguh oleh setiap manusia yang beragama, kerana agama inilah sahaja yang benar dan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, "Innad dina indallahil Islam." Surah Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Wa raditu lakumul Islam madina. Dan aku telah reda Islam itu sebagai agama untuk kamu. Surah Al-Maidah ayat 3. Yang demikian tidaklah ada sebarang alasan untuk mencari agama lain yang sudah terang tidak dibenar dan diredai oleh Allah, Tuhan pencipta alam buana. Seluruh makhluk tunduk kepada kekuasaannya, patuh kepada peraturannya, sama ada secara sukarela atau dengan paksa. Firman-Nya, "Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un." Adakah mereka mahu yang lain dari agama Allah, padahal apa-apa yang pada langit-langit dan bumi telah menyerah diri tunduk kepadanya dengan suka atau dengan paksa, dan kepada ialah mereka akan dikembalikan. Surah Ali Imran ayat 83. Seluruh alam sekian makhluk adalah terjadi menurut kehendak dan kudrah Allah. Sebab itu tidak ada dari kejadian alam dan perjalanan makhluk yang dapat menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan. Semuanya Islam dalam erti kata tunduk kepada kekuasaannya. Sebagai contoh, lihatlah kepada matahari dan bulan yang beredar menurut garisan perjalanan yang lebih dahulu telah diaturkan Allah. Dan perhatikanlah tumbuh-tumbuhan, tumbuhnya sebatang pokok hingga menerbitkan buahnya yang manis atau masam, adalah menurut ketentuan dan ketetapannya juga. Kerana tanpa menurut garisan dan ketentuannya, iaitu menyebabkan kerosakan alam dan kebinasaan segala yang berkaitan dengannya. Inilah sebagai contoh bahawa makhluk di dalam alam ini mesti tunduk kepada Allah demi keselamatan dirinya dan kejadian lainnya.
Demikianlah kalau makhluk yang tidak berakal lagi tunduk kepada peraturan ilahi, maka apakah gerangan sebabnya manusia yang berakal tidak mahu patuh kepadanya secara keseluruhannya. Padahal kepatuhan itulah sifat yang sebaik-baiknya sesuai dengan fitrah atau kejadiannya, dan itulah yang dikatakan hakikat dari falsafah pengertian Islam. Firman Allah Ta'ala, "Waman ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun." Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan ia berbuat demikian. Surah An-Nisa ayat 125. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul azabu summa la tunsarun. Dan kembalilah kepada Tuhan kamu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang kepada kamu dari Tuhan kamu azab itu, kemudian kamu tidak diberi pertolongan. Surah Az-Zumar ayat 54. Jadi di sini saya baca je dululah supaya senang. Jadi pembahasan tentang Islam sebagai agama yang benar itu jelaslah menurut orang Islam. Menurut kita orang Islam, dan tentulah kita akan mengatakan agama kita yang paling benar. Dan manusia yang beragama lain pun dia akan kata agama dia juga benar. Tetapi yang penting di sini kita hendaklah kita menganggap bahawa agama yang sebenar yang di sisi Allah hanyalah agama Islam sahaja. Jadi agama selain agama Islam itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Dalam ayat yang lain yang dia tak sebut di sinilah, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbalu minhu. Sesiapa yang mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi berhati-hati di dalam kita mengatakan bahawa semua agama sama saja. Tak sama. Semua agama tak sama. Agama yang sebenarnya adalah agama Islam. Dan selain daripada agama Islam itu bukanlah agama yang diredai oleh Allah Ta'ala, bukanlah agama yang diterima. Mohon maaf, internet ada masalah. Terkadang itulah internet ni dia bermasalah sikit. Jadi agama yang sebenarnya adalah agama Islam. Dan selain daripada agama Islam, agama itu tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Persoalan dia sekarang ni, apakah yang dimaksudkan agama Islam itu hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sahaja ke? Ataupun agama Islam tu sama termasuk juga agama Nabi Adam alaihissalam sampailah agama Nabi Muhammad. Maknanya semua agama yang dibawa oleh Nabi-Nabi yang sebelum Nabi Muhammad pun dikatakan agama Islam. Maka para ulama berselisih pendapat dalam masalah ni. Jadi ada ulama mengatakan ya, dan ada yang mengatakan bukan. Dan ada ulama yang mengatakan bahawa kita kena buat perincian dulu. Kalaulah yang dimaksudkan Islam itu ialah dari sudut akidahnya. Dari sudut akidahnya, maka kita kata daripada Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad, bahkan sampai kiamat, agama yang benar hanyalah agama Islam. Kalau kita lihat dari sudut akidahnya, kepercayaannya. Dan kalau dilihat dari sudut syariatnya, kalau dilihat Islam dari sudut syariatnya itu, maka ada sedikit perbezaan. Tak banyak perbezaan, sedikit perbezaan. Boleh kita kata semua umat akan ada solat lah, maksudnya ada upacara atau ritual untuk menyembah Allah tu tetap ada, yang dinamakan solat. Semua Nabi-Nabi dan umat ada solatnya, cuma tak samalah dia punya waktunya. Macam kita yang paling banyak lah 5 waktu sehari semalam. Ada umat-umat lain mungkin sehari 1 waktu sahaja. Dan ada yang seminggu sekali sahaja. Dan cara atau kaifiatnya untuk mereka solat tu mungkin berlainan lah. Itu perlu buat kajian lah kan, bagaimana umat-umat lain terdahulu sebelum ni mendirikan solat tu macam mana. Tetapi dalam Al-Quran menunjukkan ada Nabi Yahya, Nabi Zakaria, Nabi Isa menyuruh umatnya solat dan zakat. Itu memang ada. Jelas, maksudnya syariat-syariat seperti solat, zakat, puasa tu memang ada pada umat-umat sebelum ni, pada Nabi-Nabi sebelum ni.
Tetapi tak sama, mungkin dia punya bilangan dia, kaifiat dia mungkin tak sama lah. Tapi secara umum, solat, zakat, puasa tu ada. Haji pun agama Nabi Ibrahim ada. Jadi kita kata dari beberapa sudut dia sama, dari sudut yang lain mungkin sedikit perbezaan lah. Ada sedikit perbezaan. Jadi kita kata, boleh kita kata agama Islam ini adalah agama seluruh para nabi, seluruh manusia sampai hari kiamat, bermula Nabi Adam sampailah Nabi Muhammad dan sampailah hari kiamat. Cuma terdapat sedikit perbezaan dari sudut syariat. Dari sudut syariat lah, cara menunaikan solat, bilangan-bilangan solat, ataupun cara menunaikan zakat, bilangan yang bayar zakat, cara bersuci dan sebagainya. Kalau macam haram berzina, haram membunuh, haram merompak, itu sama lah, tak ada beza. Itu memang boleh katakan semua nabi-nabi melarang perkara-perkara tersebut. Ada soalan ni tanya. Ada soalan yang ditanya di sini, iaitu kalau baca wirid tertinggal ayat kursi, boleh ke kita sebagai jemaah qada ayat kursi menyempurnakan amalan dan ambil manfaat? Okey, tentang wirid ni, dia taklah dituntut untuk kita sama-sama membaca bersama imam serentak, ikut susunan yang telah disusun oleh imam, tak. Terpulanglah kepada kita nak baca macam mana pun. Dia asalnya itu tidaklah dituntut untuk mesti kena berjemaah. Dia boleh saja dibaca secara bersendirian. Tapi tidak juga dilarang kalau nak baca sama-sama serentak dengan imam. Tak ada masalah. Jadi kita bukan mesti kena baca ikut imam, mesti kena baca sama-sama dengan imam, mesti kena baca kuat-kuat. Tidak. Yang pastinya wirid, sebahagian wirid boleh dikatakan sebahagian besar lah, wirid-wirid itu sabit dengan hadis yang sahih. Dan ada sebahagiannya sabit dengan hadis yang dhaif, tetapi yang masih boleh diamalkan. Dhaif yang ringan lah, masih boleh diamalkan. Yang tak boleh amal tu dhaif yang berat. Jadi kebanyakan yang kita amalkan tu, kebanyakannya semua ada dalilnya. Cuma asalnya imam membaca wirid itu sebagai pemimpin. Imam kan. Jadi dia nak memimpin makmumnya untuk membaca wirid. Adapun kalau makmum yang dah semayang berpuluh-puluh tahun, dah terbiasa wirid, maka dia dah tahu dah wirid apa yang nak dia baca. Dan dia mungkin wirid dia berbeza dengan wirid imam. Mungkin dia ada banyak lagi wirid-wirid yang dia amalkan. Dan kadang-kadang imam kan dia tak wirid, kadang-kadang nak cepat Al-Fatihah selesai. Kadang-kadang baca istighfar, Allahumma antas salam, ayat kursi, doa. Ada yang sambung baca tasbih kan, tasbihat, ya subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu semua terpulang lah. Dia tak mesti kena sama-sama dengan imam, mesti kena ikut susunan imam, tak. Terpulang lah. Kita nak wirid yang mana satu dulu pun boleh, tonggang terbalik pun boleh. Tapi jangan kuat-kuat sampai jadi bertakabur. Jadi imam baca ayat kursi, kita baca subhanallah kuat-kuat. Itu janganlah. Itu nanti jadi bercanggah, jadi kelang kabut lah, jadi istilah dia. Yalah, imam baca Fatihah ke baca ayat kursi, kita duk sibuk subhanallah kuat-kuat. Dia jadi kan bertakabur nanti. Baca pelan-pelan. Baca tapi bukan dalam hati ya, mesti baca dengan mulut, telinga mesti dengar. Nak dapat pahala subhanallah ke ayat kursi ke apa ke, maka kita baca, telinga kita dengar sudah. Tak semestinya ikut susunan imam. Kalau imam baca doa kepada jemaah sebagai adab, kita angkat tangan dulu lah ya. Kalau kita buat sini saja tak perlu. Okey. Kadang-kadang imam dia tak baca wirid, atau dia wirid ringkas, lepas tu dia doa. Kita wirid tak habis lagi. Tak apa, kita doa.
kita pun angkat tangan doa. Selepas habis doa, kita sambunglah wirid kita. Ataupun kalau kita tak nak doa bersama imam, boleh je, tak ada masalah. Tapi kita rugilah. Kalau macam imam doa, kita tak nak doa, kita nak habiskan wirid kita kan. Jadi kita rugilah. Pasal apa? Apabila imam berdoa, imam ni biasanya orang yang orang yang special lah, orang yang hebat kan, hafal Quran, alim dan sebagainya. So kita rugilah. Kita rugi tak dapat imam, tak dapat amin, tak dapat doa bersama imam, tak dapat amin para makmum yang mungkin di kalangan makmum tu ada wali dan sebagainya kan. Jadi kalau dia aminkan semuanya, doa dikabulkan, rugilah kita. Jadi tapi taklah wajib, maksudnya tak kisahlah. Tak kisah kalau imam doa, kita tak nak doa, kita nak habiskan wirid dulu pun tak ada masalah. Cuma mungkinlah dicap Wahabi lah mungkin. Mungkin akan dicap Wahabi mungkin. Jadi sebaik-baiknya kalau kita wirid tiba-tiba imam doa, tak apa, kita doa, amin, habis doa kita sambunglah wirid kita, tak ada masalah. Ataupun kita nak teruskan wirid pun tak ada masalah. Tak wajib lah, tapi rugilah. Kita rugi. Cuba bayangkan kita jadi imam, kita doa, makmum tak angkat tangan, makmum wirid buat je. Apa kita rasa? Kita jadi imam, kita doa, makmum buat je. Ada 2-3 orang, dia makmum dia tak doa, dia buat kita rasa apa? Jadi kalau kita tak suka rasa orang buat macam tu kat kita, sama lah, kalau imam doa, kita angkatlah tangan, tak apa, dah masalah. Kalau kita nak wirid, lepas habis doa, kita wirid lah, tak ada masalah. Itu bab mengambil hati lah, mengambil hati orang. Tapi kalau kita ada hal, kita memang nak cepat, tak ada masalah, kita doa dulu pun tak apa. Imam tengah wirid, kita doa tu kita cabut pun boleh. Ataupun kita tak doa langsung, lepas salam terus cabut. Sakit perut, nak terberak, boleh je, tak ada masalah. Itu semua ada unsur-unsur adab, unsur-unsur mengambil hati orang, unsur-unsur kesepakatan, nampak sama-sama wirid, sama-sama doa, sama-sama selesai. Itu kan ada unsur-unsur keharmonian, kesatuan. Ini semua nak melawan je. Orang nak buat lain daripada yang lain. Itulah. Besok kau buat, orang tak ikut, kau marah pula. Orang lain buat, kau tak nak ikut. Lepas tu bila kau buat, orang tak nak ikut, kau nak marah pula kan. Jadi sebenarnya ada hikmah lah. Ada hikmah di sebalik perkara tu, kenapa kita wirid sama-sama, doa sama-sama, ada hikmah. Tetapi kalau kita ada urusan, ada hajat, ada uzur, tak apa, tak ada masalah. Tapi biasanya dengan adab lah kita bangun, kita bagi syarat ke apa ke. Orang tahu, imam pun tahulah, kita mungkin nak cepat, sakit perut ke apa ke, ada hal ke nak pergi apa ke. Itu adalah adab-adab ke sesama manusia kan, kita nak jaga hati orang. Ya, kadang-kadang ada imam terasa kan, dia doa-doa, makmum cabut. Dia doa-doa, makmum cabut, buat je. Lepas tu kalau makmum tu cabut pergi balik ke ada hal, dia mungkin sangka baik, dia ada hal lah tu kot. Cabut-cabut duduk kat belakang main handphone. Lepas tu imam pun dalam hati, ini Wahabi ni. Keluarlah macam-macam sangka buruk kan. Jadi macam tu lah. Dia memang terpulang kepada orang tu lah. Tapi kalau kita jadi imam, orang buat macam tu, kita buat je lah kan. Biarlah. Dia tak nak buat, biarlah dia kan. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti akan datang kita sambung lagi pembahasan pertama tentang syahadah. Cukup Jadi setakat tu dulu. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun pada Allah, minta maaf pada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan dan sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Amin wa iyyakum.